Analisis sistem. Pilihan raya adalah aspek penting dalam tadbir urus negara yang merdeka dan satu proses yang membolehkan rakyat memilih pemimpin dan parti yang akan membentuk kerajaan. Seterusnya, Suruhanjaya REK telah diamanahkan untuk membangunkan perlembagaan persekutuan, termasuk cadangan untuk mewujudkan sebuah negara persekutuan berasaskan demokrasi berparlimen dengan 2 peringkat badan perundangan. Akhirnya, Dewan Rakyat dan Dewan Negara telah ditubuhkan di bawah perlembagaan persekutuan untuk tujuan ini. Ahli Dewan Rakyat akan dipilih menggunakan sistem pilihan raya yang mesti berlaku dalam tempoh 5 tahun pilihan raya terakhir Dewan Rakyat. Sementara itu, Suruhanjaya REK telah mencadangkan setiap negeri hanya mempunyai 1 badan perundangan. Seterusnya, Suruhanjaya REK telah membuat kesimpulan bahawa sistem pilihan raya persekutuan adalah kenderaan terbaik untuk memilih pemimpin perundangan yang berkesan. Akhirnya, rangka kerja sistem pilihan raya Malaysia dijelaskan dalam bahagian 8 Perlembagaan Persekutuan. Assalamualaikum dan hai, nama saya Marisa Ziti dan saya akan membentangkan tentang tahap perkembangan. Semenjak berlakunya kemerdekaan negara kita pada tahun 1957, terdapat banyak inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Salah satunya ialah pilihan raya. Ianya merupakan satu proses memilih wakil rakyat atau parti untuk dijadikan pemerintah. Pada tahun 1954, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama beberapa orang. Tujuannya adalah untuk menentukan 3/5 bilangan anggota MPP yang perlu dipilih melalui pilihan raya. Beliau mengadakan rundingan bersama setiausaha tanah jajahan British, namun gagal mendapatkan rundingan tersebut. Pada tahun 1955, buat pertama kalinya, pilihan raya umum telah dilaksanakan untuk bertujuan membawa objektif demi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Beberapa rundingan telah diadakan sebelum berlakunya pilihan raya tersebut. Pilihan raya umum yang pertama telah dilaksanakan pada tahun 1959. Tunku Abdul Rahman dan parti politiknya Parti Perikatan mendapat kepercayaan orang ramai dan berjaya memenangi 89 buah kerusi daripada 104. Menggunakan cara ini, majoriti rakyat berpuas hati kerana ia menggunakan sistem yang adil dalam memilih pemimpin yang sesuai dan berkemampuan untuk membawa negara Malaysia menuju kemajuan. Terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang digubal semasa prosedur pilihan raya ini berjalan. Rampasan kuasa. Pada tahun 2006, tentera Diraja Thailand telah membuat satu rampasan kuasa terhadap Perdana Menteri. Terjadinya penggantungan perlembagaan, penghalangan bantahan politik dan pengisytiharan undang-undang tentera. Kesannya, beberapa pasaran ASEAN merosot kerana cara pihak tentera mentadbir sesebuah negara memang berbeza sesama sekali. Kesannya, ini menjurus kepada amalan rasuah yang lebih banyak. Konklusinya, negara kita menggunakan sistem demokratik yang terbukti lebih baik dan damai. Pihak kerajaan sentiasa berupaya untuk menyelesaikan masalah atau isu-isu yang dihadapi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kemajuan sosial. Pembentukan sistem ahli bertujuan untuk melatih penduduk tempatan dan kaum lain meneraju pentadbiran tanah Melayu. Penubuhan sistem ahli ini merupakan idea daripada Datuk Wan Jaafar bersama Sir Harry Gurney dengan cadangan beliau selaras dengan menggunakan dasar dekolonisasi. Sistem ahli ini dipersetujui melalui rundingan antara pihak British dan wakil-wakil daripada setiap kaum di tanah Melayu. Seterusnya, antara ciri-ciri sistem ahli ialah terdapat satu kabinet bayangan yang disertai oleh beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat yang ditugaskan untuk memegang jawatan yang ditubuhkan. Seterusnya, anggota sistem ahli dikenali sebagai ahli dan pelantikannya dilakukan oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Keanggotaan sistem ahli juga melibatkan gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum. Sistem ahli merupakan perkara asas yang sangat penting kerana ia memberikan latihan kepada penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri dan merupakan proses pertama yang memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu, memandangkan ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Perkara tersebut juga penting untuk mendapatkan sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu dalam kemerdekaan yang bakal dicapai pada ketika itu. Seterusnya, pembentukan Pakatan Mundi merupakan usaha kaum-kaum di Tanah Melayu mewujudkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan.
Memandangkan setiap kaum memiliki tuntutan dan masalah masing-masing, Pakatan Murni merupakan jalan terbaik untuk menyatupadukan semua kaum. Beberapa usaha untuk mewujudkan Pakatan Murni telah diadakan sebelum perikatan ditubuhkan. Antaranya ialah menubuhkan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau lebih dikenali sebagai Communities Liaison Committee (CLC) pada bulan Januari 1949. Pada peringkat awalnya, CLC dianggotai oleh dua kaum di tanah Melayu iaitu Melayu dan Cina yang diketuai oleh Datuk Onn Jaafar sebagai wakil orang Melayu dan orang Cina diwakili oleh Tan Cheng Lock. Bagaimanapun, pada Ogos 1949, keanggotaan CLC telah bertambah kepada 6 orang pemimpin Melayu, 6 pemimpin daripada kaum Cina dan seorang pemimpin India dan sebagainya. Datuk Onn Jaafar berpendapat bahawa perpaduan kaum menjadi tapak asas kepada kemerdekaan yang bakal dicapai pada ketika itu. Hasil rundingan UMNO CLC, Lembaga Pembangunan Industri Desa atau RIDA, ditubuhkan pada bulan Oktober 1950. RIDA ditubuhkan supaya ekonomi dan pendidikan penduduk luar bandar, terutamanya kaum Melayu, semakin maju. Selain itu, imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu akan diberikan kerakyatan negeri 1951 dengan syarat ibu atau bapanya telah diiktiraf menjadi rakyat Tanah Melayu. Usaha seterusnya ialah Datuk Onn Jaafar mencadarkan bahawa keahlian UMNO dibuka kepada kaum bukan Melayu. Tetapi, cadangan beliau telah mendapat tentangan hebat oleh penduduk kaum Melayu dan menyebabkan beliau menarik diri daripada UMNO. Datuk Onn Jaafar meneruskan usahanya dengan menubuhkan Parti Kemerdekaan Melaya atau lebih dikenali sebagai Independence Malaya Party IMP. Walau bagaimanapun, usahanya sekali lagi gagal kerana tidak mendapat sambutan daripada kaum Cina dan India kerana mereka merasakan mereka bukanlah satu bangsa tanah Melayu dan perpaduan merupakan sesuatu yang asing bagi mereka. Usaha seterusnya ialah Sir Malcolm McDonald yang merupakan Governor Jeneral Asia Tenggara menubuhkan Persidangan Kebangsaan pada Februari 1993 dengan tujuannya untuk mendapatkan kerjasama politik demi melunturkan perasaan perkauman dalam kalangan penduduk tanah Melayu. Seterusnya, Perikatan dan Pilihan Raya Bandaran Negeri serta Majlis Perundangan Persekutuan. Apabila British ingin menjalankan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, kerjasama antara UMNO dan MCA telah dibentuk. Gabungan tersebut telah memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan tersebut membuktikan bahawa kerjasama antara kaum dalam pelbagai parti dapat disambut baik oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya dalam Majlis Perundangan Persekutuan MPP telah ditubuhkan oleh British. Pilihan Raya MPP telah disertai oleh Parti Perikatan dengan manifestonya adalah memperoleh kemerdekaan dalam masa 4 tahun dan sebagainya. Keputusannya, Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kursi yang bertanding. Kemenangan tersebut menjadikan Tunku Abdul Rahman selaku Ketua Parti Perikatan menjadi Ketua Menteri dan membentuk kabinet yang menyandang tugas sehingga kemerdekaan menjadi dicapai di mana anggotanya terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, Pakatan Murni dan Parti Perikatan mengotakan janji mereka untuk mencapai kemerdekaan dengan mengadakan rombongan kemerdekaan di London pada Februari 1956 yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Hasil rundingan tersebut, pihak British bersetuju memberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kesimpulannya, Pakatan Murni telah berjaya mendapat sokongan daripada pelbagai kaum sejak mula lagi. Mereka telah berganding bahu membentuk kerjasama politik Persekutuan Tanah Melayu yang penting dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebudayaan merentas etnik. Malaysia dikenali sebagai negara yang memiliki masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum, budaya dan agama dan telah menjadikan negara kita sangat unik jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kumpulan etnik utama ialah terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India, manakala terdapat juga etnik minoriti seperti orang asli, Punjabi, Kadazan dan lain-lain. Terdapat juga pelbagai parti politik di negara yang cenderung mengikut etnik masing-masing, antaranya UMNO, PAS, MCA, DAP dan MIC. Pada 31 Ogos 1957, terdapat satu peristiwa di mana ada parti politik yang memerlukan sokongan daripada kaum-kaum yang lain. Antara penggabungan parti politiknya ialah UMNO yang digabungkan dengan MCA dan MIC. Dari situ kita dapat lihat mereka telah menggabungkan pelbagai kaum dalam satu parti politik yang dinamakan UMNO. Peristiwa tersebut adalah bagi menuntut kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Semenjak daripada itu, penggabungan daripada kaum-kaum lain dalam satu parti politik telah bermula. Sehubungan dengan itu, kami telah membuat analisis menggunakan Google Form.
Bagi mengukuhkan lagi tajuk kami, Tanggungjawab sosial dalam pilihan raya mempengaruhi keharmonian dan perpaduan negara, iaitu salah satu tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ialah menjadi sukarelawan pada waktu pilihan raya. Kerana setiap individu dalam Malaysia menjadi sukarelawan untuk menjayakan pilihan raya dan mendorong rakyat menjalankan tanggungjawab mereka untuk menunjukkan satu negara yang demokrasi. Sebagaimana yang kita tahu, iaitu Malaysia merupakan satu negara yang berdemokrasi kerana menjalankan pilihan raya, iaitu daripada undian daripada rakyat. Dan tidak terkejut juga ahli parlimen tidak mengikut sebarang taraf dan jawatan yang disandang, membantu rakyat yang tidak kira warna kulit dan agama yang dianuti, dan bukan hanya dalam tempoh pilihan raya berlangsung. Ini kerana kita dapat melihat pelbagai ataupun ramai para menteri yang menolong rakyat yang merupakan bukan salah satu sama bangsa ataupun tidak menghiraukan apa-apa stigma dalam bangsa tersebut. Tanggungjawab sosial yang kedua, iaitu apa yang kita boleh lihat dalam negara Malaysia, iaitu isu perkauman yang tiada dalam kamus kehidupan sosialitas rakyat Malaysia. Hal ini kerana majoriti rakyat Malaysia dan para menteri telah menyebarkan kesedaran dan menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam kehidupan harian. Ini kerana kita dapat juga melihat rakyat Malaysia saling membantu satu sama lain di dalam kehidupan rakyat Malaysia. Melayu menolong India menolong China, dan setiap itu semua dalam satu kelompok keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih.